Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi pembentangan yang keempat yang bertajuk Misi Kemanusiaan, Melihat Wanita Merentas Sempadan, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zainur Rashid Zainuddin, pakar perunding obstetrik dan gynecology di International Medical University dan Hospital Tunku Jaafar. Untuk makluman, Profesor Dr. Zainur Rashid Zainuddin merupakan profesor dalam bidang obstetrik dan gynecology di Universiti Perubatan Antarabangsa, merangkap pakar perunding obstetrik dan gynecology di Hospital Tunku Jaafar, Seremban. Profesor Dr. Zainur Rashid juga merupakan Naib Presiden Pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA yang sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dengan itu, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Profesor Dr. Zainur Rashid Zainuddin bagi memulakan sesi pembentangan. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis. Yang berbahagia, Ustazah Dr. Nur Soleha Muhammad Saleh, Ketua Wanita Ikatan Muslimin Malaysia. Dev kehormat daripada seluruh tanah air, Indonesia, Singapura dan juga Brunei, panelis undangan, ahli jawatan kuasa, Convention Wanita Muslimin, Convention Wanita Islam Nasional 2018 ataupun Konwanis, serta peserta yang datang daripada dekat dan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai wanita ataupun yang saya temui di pelbagai misi kemanusiaan. Ada 3 objektif utama perkongsian pada petang ini. Pertama adalah untuk mengukuhkan rasa peduli ataupun keprihatinan terhadap apa yang berlaku di kalangan umat Islam sama ada di peringkat nasional, di sebelah rantau Asia Tenggara, Nusantara, maupun di peringkat antarabangsa. Yang kedua adalah untuk mengukuhkan semangat turun padang untuk menyantuni para marhain, untuk menyantuni para gelendangan dan mereka yang kurang bernasib baik, sama ada mereka mungkin diuji disebabkan bencana alam ataupun situasi ekonomi yang meruncing maupun akibat peperangan yang berlaku. Next. Slide berikutnya. Allah Subhanahu wa taala telah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sepotong hadis yang berbunyi, "Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Yang berarti barang siapa tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka bukanlah mereka daripada kalangannya. Hadirin dan dikasihi sekalian, pada saat ini umat Islam merupakan komuniti yang besar di dunia antarabangsa. Kira-kira 1.8 bilion daripada 7.6 bilion penduduk antarabangsa adalah umat Islam. Iaitu 1/4 umat Islam daripada seluruh penduduk dunia. Berarti ialah satu komuniti yang sangat besar. Tetapi kita lihat bagaimana situasi yang berlaku. Negara-negara umat Islam dijajah. Umat Islam merempat di dalam maupun di luar negara. Umat Islam tertindas dan berada dalam situasi yang inferior jika dibandingkan dengan bangsa ataupun orang-orang lain. Kita lihat apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina. Apabila umat Islam disembelih, ratusan ribu di kalangan mereka yang dibunuh secara kejam. Kita lihat bagaimana puluhan ribu wanita Islam diperkosa di Bosnia Herzegovina, sehingga mengakibatkan ada di kalangan mereka yang menuntut ataupun meminta supaya para ulama mengizinkan mereka menggugurkan kandungan anak di kalangan puluhan ribu wanita yang hamil diperkosa oleh tentera Serbia dan sebagainya. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin. Bumi ini dijajah sejak lebih daripada 6 dekad yang lalu.
oleh rejim Zionis antarabangsa yang disokong oleh kuasa besar antarabangsa. Kita lihat bagaimana Afghanistan yang merupakan negara yang menjadi tragedi untuk tempoh yang panjang sehingga ke saat ini. Kita kenali etnik Rohingya yang merupakan etnik yang dilupakan sehingga mereka tidak mempunyai negara untuk mereka tinggal. Tidak mempunyai perkara-perkara yang asas untuk hidup sebagai seorang manusia yang normal pada peringkat dunia pada saat ini. Kita lihat Fatani Darussalam yang merupakan sebuah daulah Islam yang pernah diperintah secara oleh Kesultanan Islam untuk tempoh lebih daripada 300 tahun. Bagaimana Fatani Darussalam pada saat ini? Kita lihat bagaimana Kashmir yang merupakan sebuah negara Islam yang pernah dijajah oleh British sebelum diserahkan kepada India, dan hari ini Kashmir merupakan Palestin Asia Selatan. Itulah hakikat yang berlaku pada dunia umat Islam pada saat ini. Berikut. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan peluang untuk mendekati dalam isu kemanusiaan sejak saya belajar dalam bidang perubatan di Ireland lagi, dan saya memberikan fokus lebih serius sejak saya kembali pulang ke tanah air, back for good pada tahun 2000, dan diberikan peluang untuk menyertai rombongan perubatan yang pertama di peringkat antarabangsa 2001 ke Afghanistan. Banyak pengalaman yang saya belajar selama sebulan di bulan Ramadan di Afghanistan. Dan selepas itu saya berkecimpung bersama Ikatan Muslimin Malaysia sejak tahun 2000, dan bersama rakan-rakan yang lain kita menubuhkan beberapa agensi yang memberikan fokus terhadap kemanusiaan, kesukarelawanan dan kemasyarakatan. Di antaranya bersama Aman Palestin, Yayasan Ikhlas, iMedic dan sebagainya. Berani saya kongsikan secara puratanya, saya akan keluar misi 2 atau 3 kali setahun, dan kadang-kadang apabila memerlukan sehingga 6 ataupun 7 kali setahun. Lebih daripada 20 buah negara, antaranya di Palestin, Syria, Lebanon, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Fatani, dan banyak lagi termasuk di pedalaman Sabah Sarawak dan juga di peringkat di semenanjung Malaysia. Dan ini adalah pengalaman pertama saya ke Afghanistan bersama rakan-rakan saya, antaranya Dr. Burhanuddin Busu daripada UAE, isterinya Dr. Zainab, pakar ortopedik dan pakar kanak-kanak. Bersama kami seorang accountant, urusan keuangan, dan seorang lagi jurutera yang akan menentukan projek-projek seperti telaga dan sebagainya. Dan ini satu misi yang sangat mencabar. Dan kami daripada Malaysia ke Pakistan dengan penerbangan kira-kira 6 jam penerbangan. Kemudian daripada Karachi ke Quetta, iaitu sempadan antara Pakistan dengan Afghanistan, mengambil masa 1.5 jam dengan penerbangan. Daripada situ, kami naik kenderaanlah dengan minibus melalui jalan bergunung selama kira-kira 6 jam sebelum sampai ke satu kawasan dipanggil Spin Boldak, iaitu sebuah kawasan padang pasir di Afghanistan. Afghanistan ini merupakan negara yang sangat menyedihkan dari sudut tragedi peperangan untuk tempoh yang panjang. The Muslim are divided. Mereka berpecah disebabkan banyak sebab. Antaranya bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza, pergunungan padang pasir yang memisahkan, ketaksuban kepada puak, tambahan lagi dengan anasir-anasir luar iaitu Amerika Syarikat dan juga Rusia yang cuba memecah belahkan negara-negara umat Islam. Ini satu pengalaman yang begitu mencabar. Dan ketika kami sampai, Afghanistan telah diserang oleh Amerika Syarikat selepas September 11 kerana mereka menuduh Usamah bin Laden telah mengebom bersama penganas telah mengebom New York World Trade Center pada September 11 2001. Jadi ketika kami sampai, situasi begitu sukar sekali.
ratusan ribu di kalangan orang-orang Afghanistan yang kehilangan anggota mereka. Tidak kurang 110 ribu rakyat Afghanistan yang tidak berdosa telah dibunuh secara kejam oleh pengeboman Amerika Syarikat. Ramai lelaki, wanita, anak-anak kehilangan anggota disebabkan jerangkap sama. Tidak kurang daripada 17 juta jerangkap sama yang belum dimusnahkan lagi di seluruh permukaan bumi Afghanistan. Ada yang hilang kaki, ada yang hilang tangan, ada yang hilang mata dan sebagainya. Kebuluran dan kelaparan adalah satu perkara yang biasa. Di kalangan anak-anak yang kami temui, mungkin makan roti sahaja yang dikutip ataupun roti yang dibuang dan mereka akan celup dengan air untuk mereka makan. Dan itulah diet mereka untuk hari tersebut. Dan pakaian-pakaian mereka merupakan pakaian yang mereka pakai mungkin sejak setahun yang lalu, tidak pernah tukar. Next. Wanita di Afghanistan. Sebelumnya, wanita di Afghanistan jauh tertinggal jika dibanding dengan wanita-wanita di mana-mana negara, termasuk di bumi kita yang tercinta, bumi Malaysia. 30 tahun, mungkin 40 tahun di belakang wanita di Malaysia. Rata-rata di kalangan mereka tidak educated. Rata-rata kebanyakan mereka bersekolah, mungkin sekolah rendah ataupun sampai sekolah menengah. Majoriti akan berkahwin sebaik saja sekolah menengah ataupun mereka akan berkahwin ketika usia remaja, sepatutnya mereka berada di sekolah menengah. Dan mereka akan menjadi suri rumah seumur hidup mereka sehingga mereka bertemu di penghujung kehidupan. Di Malaysia, kadar ibu hamil yang meninggal dunia adalah antara 25 hingga 30 daripada 100,000 wanita hamil di Malaysia. 10 per 100,000. Tetapi di Afghanistan jumlahnya 15 kali ganda, iaitu 460 kematian daripada 100 ibu hamil. Itulah situasi yang berlaku di kalangan wanita di Afghanistan. Mereka hidup tanpa kelengkapan-kelengkapan yang asasi, pendidikan, perumahan dan sebagainya. Saya ingin kongsikan kisah seorang wanita yang bernama Malika. Ketika itu saya bertugas di sebuah klinik namanya Spin Bulldog Clinic. Wanita ni dia baru berumur 23 tahun, mengandung anak yang ketiga. Jadi dia bersalin di rumah di tengah padang pasir. Dan rumah ni dibuat daripada lumut, satu bilik. Jadi waktu bersalin tu, dia bersalin bayi ni secara songsang. Jadi bayi ni dia lahir, mana kaki, badan dia keluar, kan? Tapi kepala dia tersangkut. Kepala dia tersangkut. Dalam istilah perubatan kita panggil head entrapment. Orang Terengganu kata head stuck. Orang Terengganu. Sorry orang Terengganu. Dan ibu ni dia terpaksa dipapah oleh ibunya. Seorang wanita tu yang lain memapah anaknya ni yang Malika yang bersalin ni. Kepala bayi dah, badan dah keluar, tapi kepala disangkut. Jadi dia jalan dengan bayi dengan dicelah kengkang sejauh 1 kilometer. Jadi ketika tu saya pun cemas. Saya macam mana nak buat? Apa diagnosis? Sepanjang pengalaman saya bekerjaya di Ireland, di UK, kemudian di Malaysia, saya tak tahu apa benda ni. Ini satu benda yang luar biasa. Sama ada Siamese twin, kembar Siam, ataupun mungkin hydrocephalus, ataupun bayi yang kepalanya besar disebabkan tidak normal. Saya cuba sejam saya cuba tarik bayi ni kan. Tak boleh keluar juga. Dan tidak ada ultrasound scan di tengah padang pasir. Jadi apa yang buat, kena bawa ke hospital untuk kita rujuk yang boleh buat satu prosedur yang besar. Jadi tak ada hospital yang berdekatan. Kami guna satu lori yang kecil dan saya teman wanita tadi untuk pergi ke the nearest hospital berada di Quetta, Pakistan.
Dan perjalanan ikut gunung tu selama 7 jam perjalanan. Itu situasi yang berlaku. Jadi bila sampai di Quetta Teaching Hospital, kita buat scan, tengok bayi ni ada hydrocephalus, kepalanya penuh dengan air. Jadi kita kena jarum yang panjang sikit untuk keluarkan air daripada kepala bayi ni. Jadi selepas tu kepala dia kecut dan bayi tu dapat dilahirkan. Dan saya bawa balik Malika untuk pulang ke rumahnya, naik lori tadi untuk tempoh 7 jam perjalanan. Bila sampai rumah ni, saya tengok memang situasi yang begitu mengujikan yang tak pernah saya jumpa di mana-mana di dunia. Malika duduk dalam satu rumah yang dibuat daripada lumpur, bersama suaminya, bersama ibunya, bersama anaknya, dan satu bilik. Di situlah rumah, bilik, tanpa lampu, tanpa air, di situlah dengan bau yang sangat busuk. Dan mereka telah duduk bertahun-tahun di situ, dan mereka akan meneruskan kehidupan sehingga penghujung kehidupan mereka di situ. 3 hari sebelum saya balik ke Malaysia, saya berjumpa dengan Malika dan saya lihat beliau tidak makan dan minum selama 3 hari. Rupa-rupanya Malika depressed kerana masyarakat yang tidak, sekeliling itu yang tidak faham dengan dia, mengatakan Malika telah melahirkan binatang kerana tidak normal. Itu masyarakat komuniti yang tidak berpendidikan. Itu satu kisah yang begitu menginsafkan betapa kita sebenarnya yang berada di bumi Malaysia ni, kita miliki segala-galanya jika dibandingkan dengan mereka. Next. Aceh Darussalam merupakan sebuah daulah Islam yang menjadikan Uthmaniyah sebagai rujukan kepimpinan mereka. Tetapi Aceh Darussalam diuji dengan ujian tsunami pada 26 hari bulan Disember 2004 yang lalu. Teringat ketika itu saya sedang memandu daripada Seremban ke Batu Pahat untuk mengadakan pembedahan di Batu Pahat, dan kereta yang saya pandu bergoncang dalam jalan raya itu. Tapi tengok sekeliling tidak ada apa-apa. Bila sampai hospital Batu Pahat, tengok berita keluar ombak besar, gempa berlaku di Aceh. Kematian dianggarkan 5,000 orang. Saya follow lagi, esok kematian 20,000 orang. Hari ketiga, kematian dijangka mencecah 50,000 orang. Tidak boleh dan tidak bukan, saya rasa saya kena pergi ke Aceh untuk menyantuni mereka dan meringankan bebanan mereka walaupun sedikit. Dan kita lihat ombak yang besar diceritakan oleh mangsa tsunami. Ombaknya setinggi 2 kali kelapa, Pak. Dan next slide. Kita lihat bagaimana seorang ibu yang sedang hamil melahirkan kandungannya ketika ombak besar ini. Dan anak ini lahir dalam tempoh 10 minit ketika ombak besar berlaku. Tali pusatnya masih lagi bersambung dengan urinya. Dan urinya masih ada lagi dalam rahim ibu tersebut. Inilah bagaimana situasi yang begitu dahsyat sekali, seolah-olah kiamat yang berlaku di bumi Aceh Darussalam, yang sebenarnya mengasani kawasan-kawasan lain termasuk di Kedah, Thailand, India, Sri Lanka, yang telah mengakibatkan tidak kurang daripada 220,000 orang. Inilah satu benda yang sangat dahsyat. Saya bersama tim perubatan, kami sampai sana dalam perjalanan mengambil masa 8 jam, berdiri, naik bas, bas mini, boleh muat 20 orang, tapi kami naik 30 orang lebih berdiri dengan barang-barang bantuan makanan, pakaian dan sebagainya. Ada pula di kalangan orang situ yang merokok, memang saya tak tahan, memang nak muntah lah, perjalanan yang sangat jauh. Sampai satu pekan namanya Melabuh, Indonesia, pukul 3 pagi. Kami ditempatkan dalam satu rumah, ada 3 bilik, sukarelawan 30 orang. Jadi kami tidurlah dalam satu atas guni lah. Itulah situasi yang berlaku. Dalam guni itu ada makanan, pakaian dan sebagainya. Baru tidur sejam, pukul 4 pagi, dikejut oleh sukarelawan Indonesia. Sukarelawan Yayasan Peduli Ummah Indonesia. Pak, bangun. Bangun kenapa? Bangun tahajud, Pak. Kita pohon pertolongan daripada Allah. Masya Allah. Bangunlah walaupun tak ikhlas.
Apa tidaknya, saya dah berdiri 4 jam dalam perjalanan. Baru sampai pukul 3 pagi. Baru tidur 1 jam, letihnya memang habis. Dikejut untuk tahajud. Tapi semua sukarelawan bangun tahajud. Memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 5 pagi subuh. Lepas pagi, kami sarapan nasi dan bekalannya Indomie. Macam Maggi lah, nasi dengan Indomie. Itulah makanan kami selama 10 hari. Pagi, malam. Pagi, malam. Mayat-mayat diangkat, angkat satu mayat, mayat bawah tu timbul. Angkat mayat, mayat timbul. Ya, ratusan mayat yang timbul, yang timbul di permukaan air. Sampai ada ulama, ada yang meminta ulama mengizinkan membakar mayat sebab banyak sangat. Lepas tu urus guna bulldozer dan sebagainya. Itu situasi yang sangat sukar sekali, yang tak pernah kami alami. Siapa yang berpengalaman dalam misi kemanusiaan, kerana ini merupakan bencana yang paling dahsyat dalam tempoh 100 tahun di dalam fasa dunia moden ini. Next. Dalam masa yang sama, kami dapati kebanyakan ratusan NGO luar, kebanyakan mereka adalah Christian-based organisation. Daripada Korea, pada Jepun, pada Spain, pada Itali dan sebagainya. Bahkan Pope John Paul menyatakan bahawa aku ingin bersembahyang di Aceh. Kalau kita lihat pasukan tentera juga datang daripada Australia, datang pada US dan sebagainya. Kelompok ataupun kumpulan NGO Muslim yang establish peringkat antarabangsa sangat-sangat sedikit jika kita bandingkan dengan mereka. Jadi satu perkara yang harus kita belajar, bagaimana boleh kita perkasakan dalam komuniti kita dan kita boleh mengesani umat di peringkat antarabangsa. Next slide. Tetapi dalam masa yang sama, saya berbangga dengan wanita Indonesia. Wanita Indonesia ada di sini ya. Ada yang datang daripada Sumatera Selatan, Sumsel. Indonesia ni dia tak banyak masa, dia semua dipendekkan. Sumatera Selatan, Sumsel. Sumatera Utara, Sumut. Wakil Presiden, Wapres. Pusat Kesihatan Masyarakat, Pukesmas. Bawah 3 tahun, Batita. Bawah 5 tahun, Balita. Dia semua pendek Indonesia. Jadi, satu orang luka kakinya, kena besi yang tajam. Saya pun rawat, kita jahit dan sebagainya, dan balut. Ibu, lepas ini, usah dibawa berjalan 2-3 hari ya Bu. Enggak mungkin Pak. Di sana ramai pengungsi, di sana ramai yang korban, yang perlu disantuni. Dan dia terus jalan. Terus masuk ke kemah-kemah, membantu mereka yang menjadi mangsa. Yang bagaimana kehebatan sukarelawan. Dan mereka tu datang 3 hari 2 malam perjalanan naik bas. Kalau berbanding Cornwallis ni pada Perlis sejam 1 malam ataupun Johor, Sabah. Tapi daripada Sumatera Selatan ke Aceh 3 hari 2 malam perjalanan guna bas. Tetapi very committed. Di hari penghujung sesi, saya juga bertemu dengan sukarelawan lelaki. Saya pun dah asyik makan nasi dengan Indomie, dah tak tahan lah. Nampak teh tarik kat situ. Pak, saya mau rasa teh tarik Pak, sudah lama tidak jumpa. Kita minum di rumah. Di sini yang suka ke gerai teh tarik itu orang yang suka buang masa. Terkedulah kita minum teh tarik tiap hari. Dia kata. Dalam keadaan panik dan keadaan susah sukar, mereka sentiasa menghiburkan diri mereka. Ada satu jabatan tu, nama dia Unit Gawat Darurat. Kat Malaysia ni Accident Emergency Department lah. Saya pun tanya, Pak, ini nama Malaysia Accident Emergency. Saya ni pakar sakit puan Pak. Di Indonesia apa namanya? Oh, itu namanya Unit Angkara Lelaki Pak. Itu segala kisah. Okey, yang ketiga. Next. Etnik Rohingya merupakan umat yang dilupakan. Mereka merupakan penduduk yang telah menduduki bumi Arakan untuk lebih daripada 200 tahun yang lalu, sebelum berlakunya penjajahan British kepada India dan Burma. Mereka telah ada sejak tahun 1784 lagi. Kami dihantar untuk
menyantuni, meringankan beban pelarian Rohingya yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh. Bersama Yayasan Ikhlas, saya study, saya temui mereka, saya kaji sejarah mereka untuk kita kongsikan bersama masyarakat di peringkat tanah air. Next. Tuan-tuan dan puan-puan isteri sekalian, orang-orang Rohingya ni sebenarnya mereka pernah duduk di bumi Arakan untuk tempoh yang panjang. Bahkan bumi ini pada satu ketika merupakan daulah Islam yang diperintah oleh Sultan Islam selama 354 tahun sebelum bumi ini dijajah oleh Raja Burma yang beragama Buddha. Arakan masuk ke dalam Burma, didudukkan di bawah jajahan Burma, sehingga dipanggil sebahagian daripada Myanmar. Ethnic cleansing ataupun pembersihan etnik bukanlah satu perkara yang baru. Contohnya, pada tahun 1942, kerajaan Burma sendiri ataupun kerajaan Burma pada ketika itu yang di bawah pemerintahan komunis sosialis telah membakar tidak kurang pada 307 buah kampung di seluruh bumi Arakan. Tidak kurang daripada 100,000 umat Islam telah dibunuh di kalangan etnik Rohingya dari masa ke semasa. Meskipun mereka adalah penduduk situ. Meskipun mereka adalah sebahagian pada warga negara Burma ataupun Myanmar pada saat ini. Pada tahun 1982, kerajaan Burma mengisytiharkan di bawah pemerintahan Jeneral Ne Win, mengisytiharkan bahawa Rohingya bukan daripada etnik ataupun bukan daripada rakyat Burma ataupun rakyat Myanmar, yang telah mengakibatkan mereka menjadi stateless population. Mereka dihalau keluar. Lelaki-lelaki mereka dibunuh. Wanita mereka diperkosa. Rumah mereka dirampas. Ladang-ladang mereka dibakar. Yang menyebabkan dari masa ke semasa, mereka terpaksa keluar daripada bumi Arakan. Di kamp Patu Palong di Cox's Bazar, Bangladesh, kini jumlahnya menghampiri 1.1 juta orang. Keadaan begitu sukar. Tanpa bekalan air, tanpa bekalan elektrisiti, tanpa peluang pendidikan, tanpa perkara-perkara asas untuk hidup sebagai seorang manusia secara normal. Next. Berikutnya. Kita lihat video. Klik video. Inilah sekolah anak-anak Rohingya yang berdindingkan angin mungkin, beratapkan langit dan berlantaikan tanah ataupun pasir. Inilah guru terbaik yang mereka miliki kerana para pendakwah, para ulama dibunuh dan para wanita juga mereka diberikan kesukaran untuk berkahwin, memiliki anak dan sebagainya. Dan mereka tinggal di kamp pelarian ini untuk satu tempoh yang panjang. Bahkan sebahagian daripada mereka yang tinggal di sini sejak 26 tahun yang lalu. Makanannya mungkin sehari jemput-jemput, lebih kurang makanan macam jemput-jemput. Itulah makanannya. Menunggu saat petang, malam, pagi, petang, malam, pagi, sehinggalah mereka menemui usia tua dan pergi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah etnik Rohingya yang dilupakan. 1.1 juta di Bangladesh, 400,000 di Pakistan, sebahagiannya di Arab Saudi, dan tidak kurang di bumi Malaysia jumlahnya telah pun merangkumi melebihi 156,000 orang. Bagaimana dengan kita? Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, saya tak pernah tengok dalam kembara saya lebih daripada 20 negara melihat sukar, perit dan pedihnya hidup sebagai seorang manusia yang bernama Rohingya.
Next. Yang keempat, yang akhir. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan maklum dengan bumi Palestin. Bumi yang telah dijajah oleh Zionis, yang disokong oleh kuasa besar antarabangsa, British, Amerika Syarikat, dan kuasa besar dunia yang lain. Next slide. Bumi ini telah dijajah lebih daripada 6 dekad. 15 Mei 1948, bererti 70 tahun negara Palestin dijajah dan telah hilang daripada peta dunia. Begitu juga Masjid Al-Aqsa telah dijajah. Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam telah dijajah pada tahun 1967 sehingga ke hari ini. Masjid yang kedua dibangunkan di muka bumi. Masjid yang ketiga suci di sisi Allah Subhanahu wa taala kini berada di bawah jajahan Yahudi Zionis. Bumi Gaza dikepung oleh Zionis Israel sejak tahun 2006 yang lalu sehingga ke saat ini. Lebih daripada 12 tahun yang lalu. Mereka disekat daripada berhubung dengan komuniti luar dalam kepungan seluasan kira-kira 300 km persegi, tanpa bekalan makanan yang cukup, sekatan bahan api, sehingga mengakibatkan bahan-bahan makanan sangat mahal. Mereka boleh menggunakan bekalan elektrisiti mungkin yang dicatu antara 3 ataupun 4 jam sehari. Bekalan petrol disekat, sehingga mereka terpaksa menggunakan binatang seperti keldai ataupun kuda untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Tengok wanita Gaza, boleh mendokong, boleh pikul tong gas atas kepala dia. Kalau kita rasa ini memang boleh kata tak berlakulah di Malaysia. Tetapi wanita Gaza ni ada rahsianya. Next. Ada 4 rahsia utama. Kenapa mereka berbeza berbanding dengan wanita-wanita di dunia antarabangsa yang lain? Pertama, penekanan mereka terhadap education, pendidikan. Rata-rata, slide sebelum, rata-rata mereka memberikan fokus kepada pendidikan. Ramai di kalangan mereka berjaya ke peringkat tertinggi, bukan sahaja di universiti, master PhD. Tapi wanita Gaza ni memang fokus. Pendidikan ni memang dah jadi sebahagian pada kehidupan mereka. Kedua, mereka begitu berpegang teguh kepada agama, mutadayyinah. Rata-rata. Jadi kita tak dengarlah kisah buang bayi di Gaza. Kita tidak dengar kisah pengguran janin di Gaza. Kita tidak dengar kisah LGBT di Gaza. Kita tak dengar isu-isu sosial di bumi Gaza. Kerana mereka berpegang teguh kepada agama. Ketiga, mereka bersama para lelaki, bersama suami mereka untuk menghala tujukan agenda negara dan membebaskan negara ini daripada jajahan Yahudi Zionis yang disokong oleh kuasa besar antarabangsa. Dan yang keempat, mereka memberikan fokus kepada pembinaan generasi pelapis, iaitu pendidikan anak-anak. Ini adalah fokus mereka. Next. Saya ambil contoh beberapa anak. Ramai. Kalau pergi Gaza ni satu benda yang normal untuk lihat anak-anak yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Hidup sebagai seorang pejuang walaupun di usia muda. Bercita-cita untuk membebaskan negara, lelaki dan wanita. Contohnya anak yang bernama Dana binti Said. Ketika saya jumpa tu dia berumur 11 tahun. Sebelah pagi belajar Al-Quran, sekolah rendah di sana. Maknanya dia belajar subjek-subjek sebagaimana anak-anak kita, matematik, sains, kemahiran hidup dan sebagainya. Cuma dia tak belajar bahasa Malaysia saja. Sebelah petang dia belajar Al-Quran dan hadis, pengajian Islam antara 2 hingga 4 petang. Jadi ketika saya temui Dana binti Said ni, salah seorang pelajar terbaik darjah 5 dia dan telah menghafaz 22 juzuk Al-Quran. Ini umur 11 tahun. Yang kanan tu nama Sarah binti Ibrahim,
berumur 12 tahun ketika saya temui. Dia juga antara student terbaik batch dia tu. Dia telah menghafaz 30 juzuk Al-Quran dan telah menghafaz 500 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berumur 12 tahun. Cita-cita untuk membebaskan negara. Bagaimana seorang anak yang very educated ini sejak early childhood education. Dan kita dikejutkan oleh seorang saintis muda yang menjadi targeted assassination di Gombak. IR Dr. Fadi Al-Bats yang telah ditembak syahid, dibunuh syahid di Gombak, merupakan seorang saintis muda. Dapat PhD di Gaza master di Gaza ketika berumur 25 tahun. Disambung belajar di UIA, dapat Best Researcher di bawah Khazanah punya award, pingat emas, dan dia mempunyai kemahiran yang istimewa sehingga dihidu oleh Zionis yang menyebabkan targeted assassination saintis muda ketika berumur 32 tahun. Kita lihat bagaimana wanita di Gaza, walaupun mereka dikepung, walaupun mereka dinafikan hak untuk hidup sebagai seorang manusia yang normal, tetapi berpegang teguh kepada agama, menitik beratkan kepada pendidikan, bersama suami dan lelaki untuk menghala tujukan masa depan negara dan menyediakan generasi pelapis untuk memastikan kesinambungan dan kemenangan di masa depan. Itulah wanita di bumi Gaza. Next. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berpandangan dan menginsafi banyak perkara dan boleh kita pelajari, banyak kebaikan yang boleh kita kecapi daripada menyertai misi-misi kemanusiaan dan juga aktiviti kesukarelawanan. Antaranya, kita tidak boleh imagine bagaimana Malika tadi yang tidak dikenali oleh siapa-siapa kat dunia ni. Orang Afghanistan pun tak kenal dia. Tapi bagaimana mereka terima sentuhan seorang hamba Allah, begitu juga di negara-negara yang lain, mereka ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengasani memberikan kegembiraan kepada mereka. Yang lebih besar daripada itu adalah kesan kepada diri kita sendiri. Betapa kita sebenarnya telah diberikan pelbagai nikmat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberikan ini untuk memartabatkan agama, untuk menghala tujukan negara, untuk membawa generasi ini kepada satu fasa yang berikutnya. Menyertai misi kemanusiaan juga akan memberikan peluang untuk kita menambahkan jaringan networking, berkenalan dengan manusia daripada banyak rantau, sama ada dalam negara sendiri, di rantau Asia Tenggara dan juga di dunia antarabangsa. Dan saya boleh beri jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekali menyertai misi sedemikian, rasa kepuasan, kemanisan iman yang akan menginginkan kita menyumbang lebih banyak untuk umat, sama di negara kita sendiri maupun di dunia luar. Next. Bagaimana bermula? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira menyertai misi kemanusiaan dan kesukarelawanan bukanlah satu perkara yang baru bagi kebanyakan kita, tetapi saya kira ianya perlu disuburkan. Ianya perlu diperluaskan, terutamanya di kalangan anak-anak generasi muda kita yang sibuk dengan dunia globalisasi yang merentas sempadan. Kita boleh menyumbang dengan pelbagai perkara, di antaranya dengan mengambil peduli, dengan membaca, dengan berkongsikan sejarah dan peristiwa kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di sekeliling kita, teman-teman di tempat bekerja. Kita boleh membantu mereka dengan memberikan sumbangan keuangan. Kita boleh membantu mereka dengan kemahiran teknologi. Kita boleh membantu mereka dalam mengurangkan tekanan, depression, kemurungan yang mereka hadapi disebabkan bencana dan sebagainya. Next slide. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,
saya kira wanita Malaysia seharusnya merasa sangat bahagia. Peluang pendidikan yang begitu meluas, peluang hidup berkeluarga yang kita, kebanyakan perkara kita yang menentukannya, peluang memilih kerjaya dan terus meningkat dalam kerjaya, peluang untuk menguasai keuangan, memilikinya, mahupun menggunakannya pada tempat-tempat yang kita sukai dan kita rasa lebih wajar untuk ditempatkan. Bahkan wanita di Malaysia mempunyai tempat yang dekat dan rapat dalam posisi untuk menentukan masa depan umat dan negara. Next. Akhir sekali, take home message. Pertama, saya kira sifat peduli umat, keperhatianan terhadap isu umat sejagat di sekitar rumah kita, kawasan kita, negeri kita, dalam negara mahupun di luar negara adalah satu perkara yang seharusnya disuburkan di kalangan kita. Kedua, sifat menyumbang ataupun turun padang seharusnya disuburkan di kalangan generasi kita dan generasi akan datang. Kerana kita menginsafi betapa hidup ini akan lebih bererti dan bahagia ini akan boleh kita kecapi dengan menyantuni mereka yang berada di bawah kita ataupun diuji dengan pelbagai ujian yang kita sendiri mungkin tidak mampu untuk menghadapinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin di atas pembentangan yang cukup memotivasikan sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput Puan Wan Azilah binti Wan Abdullah, Ketua Wanita Cawangan Pasir Putih, mengiringi Dr. Haja Norzila Baharin, Ketua Biro Komunikasi dan Multimedia Ikatan Muslimin Malaysia, bagi menyampaikan cenderamata kepada Profesor Dr. Zainul Rashid. Terima kasih kepada Dr. Hajah Norzila Baharin di atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi.